yang ketiga, yang mana kita akan mulakan dengan tajuk bab yang ke-10, hukum alif lam al-jalalah. Sebut. Puan-puan, bila sebut ulang kaji ni, Ustaz bagi kemudahan pada tuan-tuan perempuan, di mana Ustaz sediakan nota ringkas macam ni. Puan-puan, senang tak kita nak ulang kaji ni? Senanglah, di mana puan-puan tak payah buka buku lagi dah, puan-puan buka nota je. Dan puan-puan dengarlah cerita Ustaz ni, mudah-mudahan ada pemahaman dan akhirnya nanti dapat dipraktikkan dalam bacaan. Okey, sekali lagi diulang sebut, tajuk kita bab yang keberapa ni? Bab yang ke-10, hukum alif lam al-jalalah. Apa makna hukum? Apa makna hukum? Hukum tu kaedah ataupun peraturan. Pandai. Manakala apa dia alif lam? Huruf hijaiyah. Ya, memanglah huruf hijaiyah. Tuan-tuan takkan huruf-huruf lain pula. Tak apalah, biar Ustaz jawab. Lambat sikit nak memikirkan Ustaz. Okey, baik Ustaz jawab. Ustaz soal, Ustaz jawab. Cepat sikit. Baik, dengar molek-molek. Hukum tadi adalah kaedah atau peraturan. Manakala alif lam itu merujuk kepada huruf hamzah wasal dan huruf lam. Ambil perhatian. Sekali lagi saya ulang. Alif itu hamzah wasal, lam itu adalah huruf lam. Huruf hijaiyah lah. Itulah maknanya alif lam. Dan manakala al-jalalah itu merujuk kepada kata nama Allah. Sebut. Oleh kerana semua dah ada kat nota tu, puan-puan, maka Ustaz tak perlulah tulis dekat whiteboard, puan-puan, ya, jimat masa. Jadi tuan-tuan sekali lagi diulang. Apa makna alif tadi? Apa dia alif? Alif itu adalah huruf hamzah wasal. Ni, jawapannya ada dekat sini. Alif itu hamzah wasal, betul? Manakala lam tu huruf lam. Manakala al-jalalah kata nama Allah. Kan dah ada jawapan tu. Jadi tak perlu Ustaz tulis dekat whiteboard. Persoalannya, bagaimanakah ejaan nama Allah? Ejaan nama Allah macam mana? Alif lam lam ha mim atau alif lam lam ha? Yang mana selalu kita jumpa? Yang kanan ke yang kiri? Yang kiri itu selalu kita jumpa. Alif lam lam ha. Betul? Nampak tak alif lam lam ha? Dan perhatikan, cuba kita baca sama-sama dua kalimah ini. Yang sebelah kanan ikut Allahumma. Sebut. Yang sebelah kiri ikut Allahu. Pandai ikut Ustaz. Alhamdulillah. Itulah bacaannya, perempuan. Sampai bila nak baca macam ni Ustaz? Sampai hari kiamat. Sampai bila-bila dah, sampai ke akhir ayat kita. Persoalannya, kalau Ustaz tanya, apakah huruf mad yang ada pada kalimah Allah? Apa huruf madnya? Huruf madnya apa? Alif. Mana huruf alif tak nampak pun? Tadi kita eja alif lam lam ha ha mim. Alif lam lam ha. Ustaz tak sebut alif pun. Alif di mula-mula itu bukan alif huruf mad. Alif yang mula-mula Ustaz sebut tu adalah hamzah wasal. Jadi persoalannya, mana huruf mad dia? Persoalan ini terjawab apabila bila perempuan baca statement di bawah. Tengok. Puan-puan ingat tak dulu masa Quran lama? Quran lama dulu kita sebut sebagai Quran Majid. Betul? Okey. Kalau Quran Majid, tulisannya begini tuan. Al-Quran Majid. Maksudnya Al-Quran lama ni lah. Zaman-zaman kecil-kecil kita dulu, tulisan nama Allahnya begini. Ni. Dia ada alif kat sini. Maka kita boleh khabarlah. Ustaz, apakah huruf madnya? Alif. Betul. Tapi hari ini kita tak baca Quran Majid dah. Kita baca Al-Quran Resam Usmani. Yang tuan-tuan baca dengan Ustaz tu, ejaannya tak sama macam atas. Ejaannya begini tuan. Alif lam lam ha. Begini. Apa perbezaannya? Yang ni ada alif kecil. Yang ni tak ada. Jadi persoalannya, yang mana kita baca hari ni? Yang atas ke yang bawah? Yang bawah. Jadi persoalannya, kenapa nama Allah ni tak dibubuh alif macam di atas? Jawapannya ada pada nota Ustaz. Okey, mari kita ikut jawapan kita. Jadi, tengok yang pertama. Kenapa kalimah Allah tiada huruf mad alif? Maksudnya tak ditunjukkan alif. Yang pertama sebut, kalimah Allah adalah kalimah yang mulia.
Satu. Yang kedua, untuk membezakan dengan kalimah ini. Oh, itu tujuannya. Maknanya, kenapa nama Allah ni tak dibubuh alif? Kata ulama, untuk membezakan. Membezakan dengan kalimah. Dengan kalimah apa? Kalimah ini. Yang puan-puan jumpa dalam surah. Ni. Surah apa ni? Surah An-Najm ayat 19. Puan-puan balik rumah, pergi selak surah An-Najm ayat 19. Puan-puan akan jumpa kalimah ni. Maka bacaannya macam mana? Cuba baca yang ni, 1, 2, mula. Macam tak berapa confidentnya bacanya, semua baca. 1, 2, mula. Allata, sebut. Tuan-puan, ini nama Allah ke? Bukan, ini nama Tuhan berhala. Nama berhala yang disembah oleh orang Arab Quraisy, orang-orang Arab Jahiliyah satu ketika dulu, yang mana bahala-bahala yang besar ni diberi nama, antaranya Allata, sebut. Nama lain juga ada disebut Al-Uzza dan sebagainya. Jadi tuan-tuan perempuan, tolong pastikan tuan-tuan baca kalimah ini dengan ejaan, dengan sebutan Allata, sebut. Dan untuk ini Tuhan berhala ini, nama berhala lah ni, nama berhala. Nama bagi berhala. Bagi berhala. Tuhan berhala lah senang cerita. Jadi untuk nama Tuhan berhala, para ulama sengaja meletakkan alif di sini. Ya, sengaja meletakkan alif. Tapi bagi nama Allah, huruf alif itu dibuang. Tak perlu diletak. Sebab dari sudut fiqahnya memang kita disunatkan untuk memanjangkan sebutan nama Allah, supaya nama Allah itu hadir dalam hati kita, senang kita khusyuk untuk nak menyebutnya. Berbanding kalau kita sebut dengan laju, Allahu. Kalau begitu, boleh juga, tetapi dari segi kaedahnya salah. Sebab apa tuan-tuan tidak meletakkan hukum bacaan pada nama Allah ini? Apakah hukum bacaan pada Allahu? Siapa tahu? Tak jawab pula. Namanya man asli. Man apa tuan? Yang mana dibaca dua harakat. Dah ulang kaji pun tak boleh nak jawab. Tuan-tuan, tak apa. Bukan tak boleh jawab Ustaz. Lupa ataupun lambat sikit nak ambil masa nak menjawab tadi Ustaz. Jadi tuan-tuan puan, itu sebabnya nanti dalam Quran, kalimah Allah itu sengaja tak ditunjukkan alif sebab untuk membezakan dengan kalimah Allata. Allata itu siapa? Tuhan berhala. Allahu adalah nama Tuhan kita. Jadi tuan-tuan puan, jadi nama Allah tak perlu alif. Ya, special nama ni tak perlu ditunjukkan alif. Tapi nama Tuhan berhala sengaja ditunjukkan dekat sini. Jadi itulah sebab kenapa nama Allah tidak ditunjukkan huruf mat alif. Tapi kalau anak cucu tanya, apakah huruf mat pada nama Allah? Jawablah huruf alif. Tapi tak ditunjukkan pada tu untuk membezakan dengan kalimah Allata. Itulah jawapannya. Tuan-tuan perempuan, jawapan ini tidak akan kita dapat melainkan kita belajar dengan guru, baru kita tahu, oh itu sebabnya nama Allah tu tak ada alif. Tapi dulu Quran Majid ada. Ya, tapi bila masuk Quran Nasam Uthmani, maka tuan-tuan perempuan, huruf alif itu dihilangkan daripada tulisan semata-mata untuk memuliakan nama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk membezakan dengan kalimah Allata. Okey, tuan-tuan perempuan, itu jawapan kita ya. Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, cuba perhatikan. Hukum alif lam al-jalalah ini, cuba perhatikan di bawah itu, terbagi kepada dua. Yang pertama sebut, alif lam al-jalalah tafkhim. Apa makna tafkhim? Tebal. Yang kedua, alif lam al-jalalah tarqiq. Apa makna tarqiq? Jadi kalau tak kerti sebut tarqiq, apa sebut nipis. Tak kerti sebut tafkhim, sebut dengan tebal. Baik. Persoalannya, bagaimana untuk menyebut kalimah Allah? Terlebih dahulu, mari kita buat praktikal sebutan kalimah Allah. Alif lam, ya, saya tulis ini dulu. Tafkhim. Tafkhim itu apa tadi? Tebal ya. Yang ni alif lam al-jalalah tarqiq. Itu ni nipis. Okey, cuba sebut nama Allah. Allahu.
Macam mana ejaannya? Ni alif, lam, lam, ha. Maknanya di tengah-tengah ni ada lam kan? Ada huruf lam. Macam mana nak sebut huruf lam? Al pula. Perempuan macam mana dia punya makhraj? Kaedah sebutan macam mana? Manalah nota talent hayat ustaz yang warna-warni tu mana? Cepatlah keluarkan. Kat situ ada jawapan. Tepi hujung lidah di lengkung ke apalah langit-langit. Ustaz ajar dulu gusi. Gusi hadapan sebelah atas. Sekali lagi dia ulang. Dengar. Bapa ni kejap tukar bapa dia. Dengar ni. Nak sebut huruf lam kata ulama, tepi hujung lidah ikut. Dilengkungkan ke gusi hadapan. Gusi bukannya langit-langit. Gusi perempuan ya. Jadi tuan-tuan perempuan, sat lagi ni tepi hujung lidah contohnya kiri atau kanan, anda kata usah ambil kanan, sat lagi lengkung ke gusi hadapan sebelah atas. Cuba sebut lam. Apa dah sebut lam tu? Al. Sebut al. Il. Ul. Daripada dulu itulah kesalahan tuan-tuan perempuan. Allahu Akbar. Tak pernah berubah kesalahan dia. Okey, tak apa. Perempuan, mujurlah saya yang mengajar tuan-tuan perempuan ya. Kalau ustaz lain, wallahu alam. Jadi tuan-tuan, nak sebut lam, matikan huruf itu. Sebut an. Betul tak? Tapi hujung lidah kita dilengkungkan ke atas. Lengkungkan ke mana? Apa langit-langit? Gusi atas. Perempuan ni, langit-langit dengan gusi lain perempuan. Langit-langit tengah-tengah tu ha. Jadi gusi hadapan sebelah atas. Sekali lagi. Al. Il. Ul. Alhamdulillah. Tuan-tuan ni kadang lain minggu lain jawapan kita. Allahu Akbar. Okey, tak apa. Yang penting puan-puan tahu tak sebut lam tadi? Bagi tahu pada anak cucu dulu, itulah kaedah sebutan. Supaya mereka tahu nak sebut lam mesti guna tepi hujung lidah. Tekan ke gusi hadapan sebelah atas. Dan kalau anak cucu boleh sebut al-il-ul, maka ada harapan boleh sebut nama Allah. Ya. Jadi tuan-tuan puan yang dirahmati Allah, kalimah ini ataupun hukum bacaan nama Allah ni terbagi pada dua. Yang pertama, alif lam al-jalalah tafkhim. Sebut. Okey, macam mana nak kenal dia? Apabila terdapat kalimah Allah, sebelumnya huruf berbaris, satu di atas atau satu di depan. Maknanya ni nama Allah, pastikan jumpa nama Allah dulu. Sebelumnya ada huruf yang baris satu di atas atau di depan. Maka layak dibaca dengan tebal. Dan tuan-tuan contoh. Oh, Bapak ambil contoh dalam nota ustaz ya? Boleh, silakan. Wallahu. Sebut. Bolehlah tu. Bapak nampak nama Allah. Sebelumnya ada baris satu di atas. Maka layaklah dia dibaca dengan tebal. Ustaz, kalau saya baca nipis, berdosa ke saya Ustaz? Dengar. Kalau perempuan baca wallahi, hukumnya makruh pada bacaan. Hukumnya apa puan? Apa dia makruh? Buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Jadi perkara makruh ni elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal, jangan buat. Jadi kalau jangan buat, maka bacaan yang sebenarnya macam mana? Wallahu. Sebut. Kalau ada suami isteri, anak cucu baca wallahi, tegur awal-awal supaya tidak jadi tabiat. Orang lain duk baca wallahu, kita seorang baca wallahu. Kan pelik nampaknya kan? Jadi hukum bacaan kamu tadi, ulama kata makruh. Makruh tu maknanya buat tak berdosa, tinggal dapat pahala. Dan perkara makruh ni saya baca dalam kitab-kitab tajwid. Kalau banyak kali kita buat, nanti jatuh kepada berdosa dan haram. Jadi tuan-tuan, kalau boleh perkara makruh itu dielakkan daripada bacaan ya. Kalau sekali-sekali itu kita tak perasan tu mungkin dimaafkan. Tapi kalau banyak kali jadi tabiat, walaupun kita dah tahu, maka tuan-tuan perempuan nanti jadi hukumnya haram dan berdosa pada kita ya. Okey, seterusnya. An atahullahul mulk. Sebut. Nampak nama Allah di tengah? Sebelumnya baris mana? Baris satu di depan. Maka dinamakan nama Allah tadi alif lam al-jalalah, tebal ataupun tafkhim. Sekali lagi ulang. An atahullahul mulk. Sebut. Pandai. Ataupun contoh yang ketiga. InsyaAllah.
Serupa jugalah. Ada nama Allah sebelumnya baris satu di mana? Depan ke atas? Atas. Tuan-tuan jangan tak kena baris. Kalau tak kena baris nanti saya tukar kelas ni jadi kelas ikhra nanti perempuan ya. Betul ya, nama Allah tu sebelumnya baris satu di atas, bukannya depan. Ambil perhatian. Seterusnya, fa'amatahullah. Nampak tak? Nama Allah sebelumnya baris satu di dia, maka layak disebut dengan tebal pada kalimah Allah. Kalau kita salah baca, hukumnya makruh pada bacaan. Qala a'lamu anna Allah. Sama jugalah tadi. Jadi tuan-tuan dan puan, agak-agaknya bila kita baca Quran, susah ke senang nak jumpa kalimah macam ni? Senanglah jumpa kalimah Allah, banyak dalam Quran tuan-tuan ya. Banyak kalimah Allah, tapi kena ingat dia ada hukum tebal dan hukum nipis. Jadi tuan-tuan sebenarnya contoh yang paling senang untuk kita bagi kalimah yang merujuk kepada alif lam al jalalah tafkhim adalah ketika kita berzikir. Contohnya subhanallah, zikir kita. Nampak tak? Nama Allah sebelumnya baris satu di atas. Ataupun kalau kita bertahlil, la ilaha itu juga alif lam jalalah tafkhim. La ilaha illallah. Tengok ya. Ini contoh yang senang, paling senang kita boleh tunjukkan contoh pada anak cucu kita. Di mana ada kalimah Allah sebelumnya baris satu di atas. Lam tu baris satu di atas. Maka nama Allah kena baca tebal. Ulang. La ilaha illallah. Dan kalau ada anak cucu baca la ilaha illallah, contohnya lalla, macam baru masuk Islam, dia rupanya macam mu'alaf kan. Kalau mu'alaf tu tak apalah, dimaafkan. Tapi bagi kita yang lahir-lahir tu dah memang dah Islam, tuan-tuan, kita diajar oleh para ulama untuk membacanya dengan tebal. La ilaha illallah. Subhanallah. Ataupun kalau kita menyebut kalimah Masya Allah, pandai. Ini juga boleh menjadi alif lam al-jalalah tafkhim. Ataupun mungkin kita selalu sebut kalimah Rasulullah pun boleh juga. Jadi tuan-tuan, banyak tak contoh alif lam jalalah tafkhim? Banyak. Dan kalau puan nak tengok contoh lain, kita bacalah Quran sebentar lagi, insya-Allah kita jumpa contoh seperti ini. Puan ada masalah untuk menyebut kalimah ni tadi? Tak ada masalah. Menunjukkan lidah, hujung lidah tuan-tuan tu sihat. Alhamdulillah. Kalau tuan-tuan tak reti nak sebut ni dengan betul, bermakna something wrong pada hujung lidah tuan-tuan. Ya, sebab apa? Sebab apa saya kata hujung lidah? Sebab nak makhras huruf lam tadi menggunakan tepi hujung lidah. Ditekan ke mana? Ke gusi hadapan sebelah atas. Sekali lagi kita ulang. Subhanallah. Rasulullah. La ilaha illallah. Masya Allah. Alhamdulillah. Apa makna Masya Allah? Dengan izin Allah. Masya Allah maksudnya atas ketentuan Allah ia berlaku. Atas ketentuan Allah ia berlaku. Tujuannya bila kita melihat benda-benda apa saja keciptaan Allah, Masya Allah. Atas izin Allah ataupun atas ketetapan Allah ia berlaku. Itu makna Masya Allah. Okey tuan-tuan, ada masalah nak sebut kalimah ni tadi? Tak ada ya, mudah-mudahan saat lagi bila kita baca Quran, kita juga boleh membacanya dengan betul insya-Allah. Yang kedua, kategori yang kedua, sebut alif lam al-jalalah tarqiq. Maksudnya, alif lam al-jalalah yang dibaca dengan ni,
nipis. Macam mana nak kenal dalam Quran? Senang aja. Apabila kita jumpa kalimah Allah, yang mana sebelumnya baris satu di bawah, huruf berbaris satu di bawah. Contoh, tengok baca nota Ustaz dulu. Contohnya, hadihillah. Nampak nama Allah sebelumnya baris bawah, maka layak dibaca dengan nipis. Ustaz, kalau saya baca tebal, apa hukum bacaan saya? Hukum bacaan kita makro. Andai katalah kita nak baca gini. Ustaz, saya nak baca gini. Hadihillah. Hukum bacaan kamu makro. Dan perkara makro, elok buat ke elok tinggal? Elok tinggal, jangan dibuat. Jadi bacaan yang betul macam mana tadi? Hadihil. Sekali lagi, satu dua mula. Hadihil. Pandai. Nombor dua. Yuhyillahul mauta. Kalau boleh digariskan nama Allah, sebelumnya baris satu di bawah, maka itulah namanya alif lam al-jalalah tarqiq. Seterusnya, wajahahu lillah. Sebut. Nak digariskan wajahahu ke ataupun nak digariskan lillah saja? Lillah saja, tak perlu digariskan wajahahu. Sebab kalau perempuan gariskan wajahahu, seolah-olah macam tebal pula. Sebab nama Allah sebelumnya baris depan. Sedangkan kalimah ini hanya diambil lillahi saja. Tak apa, nanti saya terangkan kalimah seperti ini. Sambung berikutnya. Qulillahumma malikal mulk. Tuan-tuan perempuan boleh gariskan nama Allah sebelumnya baris satu di bawah pada huruf lam. Maka tu namanya alif lam jalalah tarqiq. Sabilillah. Maka tebalkan nipis nama Allah tadi. Nipislah bacaan. Dan puan-puan, contoh yang paling senang juga kita boleh jumpa kalimah yang disebut alif lam jalalah tarqiq apabila kita menyebut zikir kita alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, tetapi kena ingat, pastikan tuan-tuan hanya gariskan lillah saja. Lagi, dalam Fatihah ada berapa nama Allah? Dalam Fatihah ada berapa nama Allah? Oh, Ustaz kena tunjuk juga. Dua. Yang pertama Bismillah. Maka ini juga termasuk dalam alif lam jalalah nipis. Dan juga alhamdulillah tadilah. Kedua-dua kalimah ini tergolong dalam alif lam al-jalalah tarqiq ataupun nipis. Maka tuan-tuan kena baca gini. Ikut. Alhamdulillah. Bismillahi. Tu nipis lah tu. Andai katalah anak cucu baca alhamdulillahi bismillahi, maka tuan-tuan tegur awal-awal supaya tidak jadi tabiat sampai ketua. Sebab apa? Kalau baca gitu juga degil, maka hukum bacaan kita jatuhnya makruh, kata para ulama. Jadi puan-puan, berhati-hatilah dengan dua kaedah ini. Sebenarnya tak susah pun. Kalau tuan-tuan ikut, follow bacaan Ustaz, insya-Allah lama-lama kita boleh ikut dengan baik, insya-Allah. Cuma puan-puan perhatikan ya, nama Allah pada lillahi ini, pada asalnya, puan-puan tahu tak, pada asalnya nama Allah ini ditulis begini. Ni. Pada asalnya ditulis begini. Jadi, ini tulisan asal, dia ada dua lam. Ada tiga lam, 1, 2, 3. Jadi, ulama telah meringkaskan tulisannya menjadi begini. Jadi, tuan-tuan, kalau ikut tulisan lama, ni nama Allah sebelumnya baris bawah, betul tak? Maka bacaannya tebal ke nipis? Nipis, cuba baca. Lillahi. Atas? Lillahi. Samalah perempuan. Sama je bacaannya. Cuma penulisannya sedikit berbeza, di mana di atas ni ulama ringkaskan tulisannya. Dia tak letak lam di luar sini. Dia tak ada lam kat sini. Jadi tuan-tuan perempuan, nampak tak ni? Tak ada lam di sebelumnya. Jadi tuan-tuan, tapi bacaannya sama je. Hukumnya sama juga, iaitu alif lam al-jalalah tarqiq. Jadi tuan-tuan, inilah kaedah penulisan yang puan-puan
Mungkin tak tahu sebelum puan-puan kena nampak yang ni, inilah tulisan dia. Jadi puan-puan tak kisahlah mana pun, yang penting mesti dibaca dengan nipis. Okey, setakat ni ada masalah ke tentang nama Allah? Okey, kalau tak ada masalah, bagus. Cuma akhir cerita ustaz ni, saya nak tunjukkan di sini. Nama Allah ni ada hukum tau, ada hukum mat. Okey, tuan-tuan kena ambil tahu ni. Perhatian. Nama Allah ni ada hukum mat. Tadi ustaz ada sebut dah. Nama Allah ni, jika wasal mat apa? Itu dah sedia maklum, mat asli 2 harakat. Kalau wakaf, mat arid disukun. Kalau wakaf, mat arid disukun. Bagi contoh ya, bagi contoh untuk wasal. Bagi contoh untuk wasal. Ya Allah, tuan-tuan puan. Bukankah tiap hari kita takbir? Takbiratul ihram macam mana? Allahu Akbar. Sebut. Itulah contohnya mat asli yang berlaku pada kalimah Allah. Jadi baik ustaz tulis, takut lupa. Jadi tuan-tuan ni, Allahu Akbar. Inilah dia contohnya. Jadi bila sebut Allah ni tadi, kamu kena baca tebal ke nipis? Tebal. Dan pada masa yang sama ada mat apa Ji? Mat asli. Berapa harakat Ji? Jadi bacaannya kena gini lah. Allahu Akbar. 2 harakat. Jangan Allah. Panjang sangat tuan-tuan. Ustaz, apa hukumnya kalau panjang sangat macam tadi? Hukumnya makruh pada bacaan sebab tak kena pada hukum. Sedangkan hukumnya mat apa? Mat asli kena baca berapa harakat? 2. Kalau lebih hukumnya makruh pada bacaan. Sah bacaan kamu tapi makruh. Iaitu buat tidak berdosa, tinggal dapat pahala. Manakala mat arid disukun ketika wakaf, contoh contoh tadi la ilaha illallah ni yang kita wakafkan, ini selalu kita baca malam Jumaat. Ya, malam Jumaat ni namanya bacaan tahlil. Jadi puan-puan bolehlah bagi contoh yang sama, la ilaha illallah. Bukankah nama Allah tu diwakafkan? Ya, dan apakah nama matnya? Mat arid disukun. Ya, cuba ikut ustaz. Nak baca berapa harakat? 2 ke 4 ke 6? Anda kata kita ambil 4. Tengok ya. La ilaha illallah. Ikut. Ustaz, saya tak larat nak buat 4, saya nak buat 2 je harakat kat ujung. Boleh? Boleh itu. Harakatnya 2, 4 atau 6. Tengok. La ilaha illallah. Dan kalau sesiapa yang mengalunkan dalam azan kan, ayat azan kan ada la ilaha illallah kan, ayat terakhir kan, biasanya Tok Bilal akan bawa lebih daripada 6 harakat. Dan apa yang saya belajar dulu puan-puan, rupanya azan ni kena belajar. Dia tak boleh tiba-tiba dengar ikut-ikut, tak boleh. Dan antara guru saya yang sempat saya belajar azan adalah ustaz yang azan dekat TV tu. Tak tahulah ada ke tidak lagi ustaznya, wallahualam, Datuk Hanman Yaakob. Itu antara ustaz saya lah. Saya belajar dengan dia azan macam mana, cara skill azan lagu dan sebagainya. Dan rupa-rupanya mat arid disukun ni, dia boleh baca sampai 13 harakat. Boleh sampai 13 harakat. Itu sebab kalau bapak dengar orang azan, hujung tu kalau kita kira dengan jari, lebih pada 6. Rupa-rupanya boleh sampai 13 harakat. Itu bagi mereka yang ada kemampuan. Bagi kita yang tak ada kemampuan, boleh pilih 2, 4 atau 6 harakat sahaja. Jadi tuan-tuan, perasan tak? La ilaha illallah, hukum matnya apa tadi? Arid disukun, dan di dalam itu dibaca dengan alif lam al-jalalah. Tarkib ke tafkhim? Yang ni namanya tafkhim, tebal. La ilaha illallah. Sebut.
Itu namanya tebal. Kalau tuan-tuan dengar nak sebut la ilaha illallah, lalla, dia baca lalla pula puan-puan, maka tolong tegur salah pembacaannya, dan kalau itu menjadi tabiat pada dia, dan maka hukum bacaannya jadi makruh. Jadi tuan-tuan, inilah kisah Alif Lam Al Jalalah. Apapun kesimpulannya, dalam surah Fatihah kita ada berapa kalimah Allah? Ada 2, dan kebetulan kedua-duanya dibaca dengan nipis saja. Contoh, Bismillahi, sebut. Atau Alhamdulillahi. Itulah 2 kalimah Allah yang kita jumpa dalam surah Al-Fatihah. Dalam sehari semalam, berapa kali kita baca Fatihah? Tak ingat pula dah. 17 kali. Mana Ustaz tahu? Campurlah rakaat solat. Subuh 2, Zuhur 2, Asar 2, Maghrib 3, Isyak 4. Bila campur semua jadi 17 rakaat. Bukan harakat. Rakaat tuan-tuan ya kan. Kalau kita keliru. Rakaat ke harakat? Rakaat ke harakat? Jawapannya rakaat lah. Kalau solat rakaat, kalau belajar tajwid harakat. Berbeza tuan-tuan ya. Okey, mari kita baca Quran, kita buktikan pada Allah bahawa kita memahami tentang hukum Alif Lam Al Jalalah. Dan puan-puan kena sedar, sekarang ini kita dah masuk dah tajwid tahap yang ketiga tau. Dan kita ada berapa kali lagi kelas kita? Ustaz kira ni lebih kurang ada 5 kali lagi. Minggu depan last kelas kita untuk bulan ini. Bulan depan ada 4 kali lagi kelas. Mudah-mudahan setidak-tidaknya tuan-tuan dapat mengulang kaji sampailah kepada hukum wakaf dan ibtidak. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey, ready? Kita baca surah apa? Surah apa kita? Surah Yunus. Ayat 96. Innal ladzina haqqat alaihim. Okey, sama-samalah ikut ustaz baca dan sama-samalah kita mencari kalau ada nama Allah, maka sudah tentu ada hukum bacaan padanya. Okey, ready? Tapi kalau tak jumpa nama Allah, ustaz nak bertanya tentang hukum lain, boleh ke? Terutamanya hukum mat yang tuan-tuan dah habis ulang kaji dengan ustaz. Okey, ready? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Yunus ayat 96 ya. Innal ladzina haqqat. Okey. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun. Ada ke nama Allah? Tak ada, maka jangan kaitkan dengan hukum tadilah. Maka tak adalah hukum alif lam jalalah tebal ataupun nipis. Maknanya, tak tahu hukum alif lam nak cari alif lam jalalah tebal nipis, kena cari nama Allah dulu. Sambung. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarul. Sekali lagi. Walau ja'athum kullu ayatin hatta yarawul adabal alim. Hatta yarawul adabal alim. Adakah hukum alif lam jalalah? Tak ada. Sambung. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس berhenti kat situ. Bos time balik.
Baik, tuan-tuan perempuan tahu tak, bila kita berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf, maka tuan-tuan digalakkan mengulang semula beberapa patah perkataan sebelumnya. Melainkan kalau kita berhenti pada tempat yang ada wakaf, barulah kita tak payah ghostan. Faham tak? Jadi tempat yang kita berhenti tadi ada tanda wakaf ke tidak? Maka kena ghostan lah. Ustaz, kami dah berhenti qaum Yunus, maka ambil pada illa. Illa qaum Yunus lamma amanu kashafna anhum كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا خزي في الحياة الدنيا في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا Ingat tak minggu sudah tak silap Ustaz, ada Ustaz cerita tentang Hamzah tu. Hamzah tu kalau duduk di tengah seperti la amana, sebut. Maka A tadi, Hamzah tadi, dibaca dengan dua harakat. Dia ada hukum mat. Tapi kalau Hamzah tu bertenggek di atas alif, contohnya, kalimah berikutnya, fil ardi, sebut. Ar itu adalah Hamzah tu duduk di bertenggek di atas alif kan? Maka Hamzah tu dibaca dengan pendek. Itu bezanya. Tuan-tuan kena peka dengan kedudukan Hamzah sama ada di tengah ataupun bertenggek di atas alif. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله kebetulan jumpa nama Allah. Maka bagi tahu Ustaz dulu apa hukum bacaan kalimah Allah tadi. Alif Lam Al Jalalah nipis. Apalah tebalnya nipis tuan-tuan. Pasal apa? Sebelum kalimah Allah tu bagi bawah. Maka nipis lah dia. Tetapi dalam masa yang sama niatkan juga dia ada hukum mat. Namanya mat apa? Mat arid sukun. Mana puan tahu? Diwakafkan. Puan-puan, kalau puan-puan belajar berguru, itu jawapan dia. Tapi kalau belajar dengan buku, dia tulis apa tahu? Dia tulis mat asli. Memang betul, dia tulis mat asli. Itu kalau kita baca wasal. Kalau sambung. Tapi tadi tuan-tuan sambung ke berhenti? Bila berhenti, tak boleh sebut mat asli. Dia jadi mat arid li sukun. Maka harakatnya 246. Sambung. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ والأرض berhenti. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون
Nampak tak hamzah berada di tengah-tengah antara lam dengan alif pada kalimah wa ma tughnil ayatu. Maknanya a tadi dibaca panjang ke pendek? Panjanglah pasal duduk tengah-tengah. Jadi tuan-tuan namanya mat apa? Mat asli saja tuan-tuan. Itu namanya mat bi, mat badal. Mat badal, kesian mat badal kita lupa kat dia. Allahu akbar. Teruskan. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ Puan-puan tahu tak kenapa kita berhenti? Sebab ada tanda wakaf. Betul? Namanya wakaf jaiz. Inilah Ustaz khabar ni. Kalau kita berhenti ada tanda wakaf, saat lagi bila kita nak mulakan bacaan, tak perlu diulang lagi ayat tadi, terus pada ayat berikutnya. Itu kelebihan kalau kita berhenti pada tanda wakaf. Qul fantadhiru inni ma'akum minal muntadhirin. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا Puan, berhenti tadi namanya wakaf jaiz. Nanti kita ulang kaji bab wakaf ya. Dan puan-puan kalau nak ulang lagi, nak teruskan bacaan, kita ulang ke kita teruskan je pada ayat berikutnya. Terus aja. Sambung sebelah. Kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini. Oleh kerana dini tadi tidak ada tanda wakaf, maka kita kena ghostan beberapa patah perkataan. Persoalannya nak ghostan kat mana? Fi syakim. Boleh juga ataupun in kuntum, lebih sesuai. In kuntum fi syakim min dini fala a'bud. Iya, berhenti dulu. Fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Jumpa lagi nama Allah. Apakah hukum alif lam pada dia? Alif lam jalalah, tarkik, nipis, pandai. Dan matnya? Matnya? Mat arik disukun. Jangan jadi mat senyap. Tuan-tuan perempuan kena sebutlah mat arik disukun. Okey, perempuan berhenti tadi ada tanda wakaf tak? Tak ada wakaf, maka kena ghostan. Ghostan kat mana? Min dunillah. Min dunillahi walakin a'budu Allah alladhi yatawaffakum. Cukup ke nafas? Alhamdulillah. Dan tuan-tuan perempuan berhenti tadi ada soalan ya kan? Tanda wakaf walaupun belum ulang kaji lagi, tapi ustaz dah ajar dulu ya. Jadi gini, kalau berhenti pada tempat yang ada tanda wakaf, maka kamu tak payah ulang lagi bacaan tadi, terus pada ayat berikutnya. Wa umirtu an akuna minal mu'minin.
وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. Mungkin ada yang tersalah ataupun tersasul dekat tengah-tengah tadi. Wajhaka lid-dini. Sebut. Tulisan tu seolah-olah macam alladhi pula kan. Tetapi bukan alladhi kat situ. Itu lid-dini. Huruf dal. Bukannya huruf dal. Sebab kalau huruf dal dia ada titik di atas huruf tersebut. Sedangkan ini tidak ada titik. Maka ini adalah huruf dal. Cuba ulang balik ayat tadi. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. يضرك. Kebetulan di tengah tadi ada nama Allah. Apakah hukum bacaan padanya? Ajalah tarkik ataupun nipis. Manakala nama Allah tadi dibaca dengan mad asli. Sebab kita sambung bacaan, kita tak berhenti. Pandai tuan-tuan. Alhamdulillah. Fa in fa'alta fa innaka idzan minadh dhalimin. وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. Tahu ke tidak bahawa illahu, sebut hu tu ada mat. Namanya mat apa? Namanya mat asli. Jika wakaf, tulis kat situ. Gariskan huwa tu, tulis kat sebelah dia mat asli. Dalam bracket jika wakaf. Mana dah tahu apa lupa? Sebab dulu pernah saya dengar jemaah baca illa huwa. Dia berhenti. Betul ke salah bacaan tadi? Salah. Yang betul macam mana? Illahu. Dua harakat. Mat apa? Kenapa jadi mat asli dua harakat? Sebab waw tu berbaris satu di atas kan. Bila wakaf dia jadi mati. Bila mati maka sebelumnya tu baris mana? Baris depan. Maka cukup syarat jadi hukum mat. Dan mat itu namanya mat asli. Jika wakaf sahaja. Kalau sambung tak jadi mat apa-apa. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlih. Jangan lupa ra tadi kena baca 6 harakat. Sebab ini mat lazim kalimi musaqqal yang tuan-tuan baca sama macam wala dhalin. Cuma kalimahnya berbeza. Tengok saya baca. Fala radda li fadlih. Sebut. Iya. Jadi kalau puan-puan tak berapa confident bacaan, cuba ulang kali kedua, kali ketiga, insya-Allah bacaan kita akan lebih baik. Yusibu bihi man yasha'u min ibadihi.
وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. Nampak tak ayat 108 tadi banyak tanda-tanda wakaf yang diberikan dekat ayat tu, maka memudahkan kita untuk berhenti. Ya, jadi tuan-tuan teruskan ayat 109. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله Kebetulan ada nama Allah, silakan hukumnya. Alif Lam Al-Jalalah Tafkhim. Puan jangan jawab tebal aja, tebal nipis, senang benar jawab soalan ustaz. Puan kena jawab Alif Lam Jalalah tebal. Ya, dan satu lagi hukum man arik ni sokong. Jangan tak jawab yang tu sebab dia ada pada kalimah Allah tadi. Wa huwa khairul hakimin. Alhamdulillah, tamatlah sudah bacaan surah apa tadi tu? Surah Yunus. Kalau grup tadi, mereka baru tamat surah Sad, maka mereka akan masuk surah baru iaitu surah Az-Zumar. Yang perempuan ni sekarang akan masuk surah baru namanya surah Hud. Surah apa puan? Surah Hud. Dan surah ini tergolong dalam surah Makkiyah. Mempunyai 123 ayat. Kenapa namanya surah Makkiyah? Sebab kebanyakan ayatnya pendek-pendek. Jadi bila pendek tu biasanya Makkiyah. Okey tadi? Perlu tak baca A'udzubillah? Tak perlu lagi. Sebab tadi mula-mula kita dah baca A'udzubillah. Tapi kalau baca juga tak mengapa, tidak berdosa. Cuma yang sunat hukumnya dibaca di awal permulaan nak mula-mula mengaji Quran. Itu sunat hukumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ingat, bila kita nak mula baca surah yang baru, maka ulama kata sunat kamu baca bismillah semula untuk membezakan antara surah A dengan surah yang B ataupun surah satu dan surah yang kedua. Jadi puan-puan, kita baca bismillah tadi kan? Sambung. Alif Lam Ra. Ikut ustaz betul bacaannya. Persoalannya apa nama mat tadi? Tak ingatlah ustaz mat apa. Mat lazim, harfi, musakal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mana musakalnya tuan-tuan? Mukhaffaf. Kenapa ustaz kata mukhaffaf? Sebab dalam bacaan tadi ustaz tak ada bunyi sengau. Alif, tengok saya baca. Alif Lam Ra. Sebut. Saya tak baca Alif Lam Ra. Saya tak baca gitu. Kalau dengar saya baca gitu, salah. Jadi tuan-tuan, oleh kerana tidak ada bunyi dengung pada bacaan tadi, maka disebut mat lazim. Sebut mat lazim, harfi, mukhaffaf. Maksudnya mat lazim yang dalam bentuk harfi huruf yang dibaca dengan ringan.
Okey, berapa harakat bacaan tadi? Apalah 6. 6 campur 2. 8 harakat. Satu nafas. One more. Alif lam ra. Iya, totalnya 8 harakat pada huruf-huruf tadi ya. Kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat. ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ألا تعبدوا إلا الله. Jangan baca illallah, kena baca illallah. Bukankah illa tu lam tu bersabdu, maka kena beratkan bacaan kita. Silakan, hukum tajuk tadi apa? Illallah. Alif lam jalalah tebal, tebal ataupun tafkhim. Lagi satu mak ada disukun. Pandai, itulah jawapannya pada kalimah Allah. Sambung. Innani lakum minhu nadhirun wa bashir. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Oleh kerana kita berhenti tak ada tanda wakaf, maka kita kena ghostan. Kena ulang balik bacaan, ambil thumma. Thumma tubu ilaihi yumatti'akum mata'an hasanah. Pun tak ada tanda wakaf, maka kena ulang balik. Yumatti'akum mata'an hasanan ila ajalin musamma. Ajalin musamma. Pun sama juga, tak ada tanda wakaf, maka kena ghostan balik. Ila ajalin musamma wa yu'ti kulladhi fadlin fadlan. Ladhi fadlin fadlah. Jaga jangan melantun pada dhad. Ada berapa dhad? Ada 2. Ulang. Fadlin fadlah. Kalau dengarlah anak cucu baca fadlin fadlah, minta maaf, salah pada huruf dhad tadi. Dhad bukan huruf qal. Huruf qal ada berapa? Apa dia? Ui, pandai. Qaf, ta, ba, jim, dal. Adakah Ustaz sebut huruf dhad tadi? Tak ada. Maka jangan melantun. Kalau melantun, hukum bacaannya makruh. Sebab apa meletakkan bukan sifat yang sebenar pada dia. Dhad bukan huruf qaqalah. Okey. Teruskan. Nampak tak ada tanda wakaf? Kan? Ada tanda wakaf kan pada fadlah kan? Ada soalan ya. Maka perempuan tak perlu ghostan. Terus saja. Wa in tawallaw fa inni akhafu alaikum adab yawmin kabir.
Ada tanda wakaf? Ada, iaitu bulatan berias mewakili wakaf tam atau lazim, maka perempuan tak perlu ghostan. Terus saja pada ayat berikutnya. Ilallahi marji'ukum wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ala innahum yathnuna sudurahum liyastakhfu min. Okey, dekat min tadi ada apa-apa hukum tak? Dekat min tadi ada apa-apa hukum tak? Okey, dari segi hukum tajwid, hukum matnya tak ada. Tapi hukum nun mati ada. Nampak tak nun mati jumpa dengan ha? Maka hukumnya izhar halki, pandai. Maka nak baca dengung ke tidak? Tak boleh baca dengung. Kita baca gini, min. Itu aja. Dan jangan dibaca dengan hukum mat apa-apa. Tak ada mat apa kat situ pun. Okey, sambung. Oleh kerana ada tanda wakaf, teruskan. ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون. إنه عليم بذات الصدور. Okey, teruskan muka surat sebelah tu. Kebetulan kita masuk juzuk baru. Tadi habis dah bacaan juzuk yang ke-11. Masuk juzuk yang ke-12. Perlu tak kita baca bismillah balik? Kalau kita masuk surah yang sama ataupun still baca surah yang sama, maka tak perlu baca bismillah. Melainkan kalau surah lain. Jadi puan-puan terus pada ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ingat, kita berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf, maka kena ghostan. Ghostan kat mana? Illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Ada cukuplah nafas kita sampai wa mustauda'aha. Dan kebetulan dekat situ ada wakaf jaiz. Maka puan-puan nak ulang tu tak payah. Tak payah. Terus. Kullu fi kitabim mubin. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام. وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
Okey, kebetulan di situ ada tanda wakat, maka puan-puan tak perlu ghostan balik ataupun ulang balik bacaan, terus pada ayat berikutnya. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ من بعد الموت ليقولن الذين كفروا Stop. Puan-puan berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf, maka kena ghostan. لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين Baik, puan-puan tahu tak kenapa bila kita berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf, kita kena ghostan? Kata ulama, kata tok guru saya dulu, dia kata supaya makna ayat tu tidak terputus. Itu tujuannya kita ulang balik. Ya. Tapi kalau puan-puan tak ulang, contohnya puan-puan teruskan bacaan berikutnya, seolah-olah ayat itu macam terputus dua. Jadi puan-puan itu sebab kita kena jaga makna, kesucian makna ayat Quran itu dengan cara mengulang pada kalimah beberapa kalimah sebelumnya. Ini hanya untuk kaedah kalau kita berhenti pada tempat yang tak ada tanda wakaf. Kalau dah ada tanda wakaf, maka tuan-tuan tak perlu ulang lagi bacaan. Ya. Okey, teruskan. Ayat mana? Ayat yang ke-8 ya. وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ Okey, ada tanda wakaf? Tak ada, maka kena ghostan. Ila ummatin ma'dudatin la yaqulunna ma yahbisuh. Yahbisuh. Kebetulan ada tanda wakaf, maka teruskan aja. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ Berhenti. ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ulang balik. Innahu laya'usun kafur. Kafur tu roknya tebal. Puan-puan tak boleh baca nipih. Sebab apa? Rok tu diwakafkan sebelumnya ada waw. Nampak ada waw? Maka rok itu tebal. Sambung.
ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسه Okey, betulkan di hujung sekali. Dharra'a massat. Kalau berhenti di situ, ulama kata tak ada mat apa-apa. Tak ada hukum mat dan tak ada hukum apa-apa, melainkan kamu matikan aja ta dan kamu matikan sekali huruf ha. Maknanya ada berapa huruf yang mati? Ada 2. Okey, kau stand balik. Ba'da dharra'a massathu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu anni. أمسته ليقولن ذهب السيئات عني. Stop. إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Kebetulan tidak ada lagi nama Allah, betul? Tak ada nama Allah, maka tidak boleh dikaitkan dengan hukum alif lam al-jalalah yang kita belajar tadi. Sambung. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ. Berhenti. Cuba sebut ilaik. Pastikan tidak melantun. Jangan ilaik. Ada bunyi ke pula kat situ perempuan. Sebab huruf kaf bukan huruf qaqalah. Kalau qaf ya huruf qaqalah. Kalau kaf bukan. Cuba ulang. Ilaik. Ustaz, tadi bunyi apa? Itulah namanya sifat hams yang ada pada huruf kaf. Hams tu apa yang kita belajar dulu? Terlepas udara. Terlepas udara. Jadi itulah bunyinya. Ustaz balik. Ma yuha ilaika wa dha'iqu bihi sadruk. Sadruk. Sama juga. Sadruk. Huruf kaf tu jangan melantun. Wa dha'iqu bihi sadruka an yaqulu lawla unzila alayhi. Harap-harap cukuplah nafas sampai situ ya. Dan Papa ingat tak bila berhenti pada alai tadi mat apa yang kita baca? Mat lembut, mat lin. Mana Ustaz tahu mat lembut? Mat lembut pula. Mat lin sebab ada ya bertanda mati. Nampak ya mati? Tak ada hukum mat lain dalam dunia yang guna ya nampak mati melainkan mat lin. Ada satu lagi huruf mat lin apa? Waw mati. Waw mati dengan ya mati. Itu dua huruf tu jadi kepunyaan huruf mat lin. لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك.
Okey, puan-puan tahu tak dalam ayat tadi ada dua hukum mat yang statusnya adik-beradik. Pertama, laula uzila. La tadi mat apa? Mat jaiz munfasil. Tetapi berbeza dengan auja'ah. Tu mat apa? Mat wajib. Kenapa Ustaz kata adik-beradik? Sebab mereka ni berdekatan, kedudukannya berdekatan. Kalau kita belajar, mula-mula belajar mat wajib, lepas tu mat jaiz kan? Dan puan-puan, berapakah harakat bagi mat wajib tadi? 4, 5, tapi 5 itu digalakkan baca. Digalakkan buat 5 lah. Tapi kalau mat jaiz, 4, 5. 4, 5 juga. Sama lah 4, 5. Cuma boleh baca 4 harakat. Dan puan-puan tahu tak? Mat jaiz ni ada kelonggaran pada bacaannya, di mana kalau puan-puan baca dengan laju, contohnya puan-puan baca laju, maka ulama izinkan kita baca 2 harakat untuk mat jaiz sahaja. Tapi kalau mat wajib, no discount. Itu sebab kalau puan-puan pergi Mekah, Madinah, kalau di sana kebanyakan imam-imam baca laju kan, maka puan-puan mereka biasanya baca 2 harakat untuk mat jaiz, tetapi kena istiqamah. Contohnya, kalau dalam satu surah tu ada 5 mat jaiz, 5-5 kena baca 2-2-2-2-2. Tak boleh campur. Kejap 2, kejap 4-5, kejap 2, kejap 4. Tak boleh. Dia kena istiqamah 2 harakat semua. Puan-puan mampu ke buat begitu? Kalau rasa tak mampu, baik kita kembali kepada 4-5 harakat. Ya? Tapi kalau puan-puan pergi Mekah, Madinah, itu yang puan-puan akan dengar. InsyaAllah. Okey, sambung. Innama anta nadhir. Wallahu ala kulli syai'in wakil. Am yaquluna iftarah. Qul fa'tu bi'ashri suwarin مثله مفتريات مفتريات ودعوا من استطعتم من دون الله baru jumpa nama Allah, maka jawapannya Alif Lam Jalalah, tarqiq nipis, dan hukum matnya mat lil sukun sebab kita wakaf kepada dia. Tapi kalau wasal, maka kembalikan dia kepada mat asli. Pandai. Ghostan balik. Wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ terlajak pula Ustaz berhenti kat mana? Unzil tadi kan? Tapi kalau puan-puan nak teruskan, silakan, tak ada masalah. Nampak Ustaz nampak saya lebih panjang daripada nampak Ustaz. Silakan, tak ada masalah. Puan-puan boleh teruskan pada unzila bi'ilmillah. Boleh. Tapi tadi kita dah berhenti unzil, kena ghostan fa'alamu. Fa'alamu annama unzila bi'ilmillah. Silakan, nama Allah lagi sekali. Alif Lam Jalalah, tarqiq nipis, dan hukum matnya alif lisukun. Pandai.
أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو ilaha illahu. Hu tadi sama macam sebelum ni Ustaz cerita, bila wakaf jadi man asli. Jadi tulislah kat situ, takut-takut kita lupa. Kadang-kadang saya dengar ada jemaah baca illa huwa, ada pula yang berhenti begini, illahu saja pendek, tak boleh. Dia kena baca illahu. Sebut mat apa? Asli, dibaca dengan 2 harakat. Fahal antum muslimun. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. فيها وهم فيها لا يبخسون. صدق الله العظيم. Baik, tandakan sama-sama setakat itu bacaan kita pada ayat 15. InsyaAllah minggu depan, jangan lupa kita temu lagi pada hari dan waktu yang sama untuk kita membicarakan berkenaan tajuk bab yang berikutnya pula. Minggu depan tajuk apa? Tak silap Ustaz, hukum saktah. Jadi hukum saktah tu ada di sini, ada pada nota ini. Ini alif lam jalalah kan? Belakang tu saktah. Nanti minggu depan kita bincangkan ya. InsyaAllah. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama dalam kuliah kita, dan doakanlah mudah-mudahan program Ustaz berjaya pada hari Ahad ni nanti insya-Allah. Baik, kita akhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.